Tiba-tiba dalam air tu saya nampak ada pocong dekat atap. Jadi saya pun tengoklah. Saya tengok, memang saya amati betul tau. Tengok apa benda ni, warna putih, besar, tangan macam ni. Yang saya cam tangan macam ni, muka tak ada. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, aduh, aku asyik-asyik sebut tular. Tapi itu Hakikatnya atau tetamu sekarang kita ni, yang ni pun antara yang kata lagi famous pada Santai Chill, aku rasa juga ni. Itu lah. Dia pasal apa tau? Dia kata saya tonton Santai Chill ni sebab sitos cerita je. Betul. Lama kan. Kalau kata kalau tak ada dia, saya tak subscribe Santai Chill lah. Wah. Aduh. Jangan gitu. Tak boleh cari makan dah ni. Cari makan macam ni kan. Jadi sebabkan macam tu punya permintaan, jadi kita terpaksa bawakan semula sitos untuk part 3 dan part 4. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow social media, boleh tekan link kat bawah, follow kita dekat TikTok dan juga Instagram. Dan pada korang yang mana ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Macam aku rasa video pertama, video kedua kita pun dah perkenalkan. Tapi betul. Tak apalah, aku kata sebabkan dia dah famous juga, kita bagi dia perkenalkan diri dulu juga untuk video ketiga ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri? Okey, kenalkan diri. Nama Masyita. So biasa orang panggil Syitos lah. Jadi saya seorang sports therapist, yang mana sport therapist ni saya menyediakan perkhidmatan urutan sukan dan juga latihan di gym. Maksudnya buat badan pun boleh ke ni? Ya, boleh. Memang komen, memang sepak kejap lagi ni kan, aku kata. Tapi kan, sebelum tu macam korang aku tengok ramai betul lelaki-lelaki komen. Boleh classifykan sikit tak? Dah berpunya ke belum, Citos? Sebelumnya jantan-jantan yang di luar sana komen yang bawah ni. Tak senang duduk ni. Berpunya sudah. Putus harapan kau. Anak dah seorang. Tapi tak apa. Kalau korang macam komen nak part tu, korang pergi ambil dia punya konsultan urut semua sihat tak, minta dia sambil urut tu, sambil dia cerita seram pun boleh tu. Okay, jadi kan kita dah dengar tadi dia ni ada bisnes. Apa tadi nama kita sebut bahasa Inggeris? Syitos Rehab and Recovery. Syitos Rehab and Recovery, nama company. Rehab and Recovery. Okay, so mana korang rasa nak urut badan kan, nak rasa cergas semula, ataupun mungkin yang ada kecederaan kan, nak recover balik. Recover balik badan, boleh datang. Okay, so di Seri Kembangan. Okey, baik. Jadi kita akan letakkan detail lah sedikit di bawah ni supaya korang boleh mudah untuk jumpa dekat mana lokasinya. Baik. Jadi hari tu dah part 1 dan part 2. Permintaan demand yang bukan-bukan. Jadi yang untuk part 3 kali ni agak-agak cerita tentang apa? Part 3 ni dia lebih kepada pengalaman orang lah kan. Tapi saya ada di tempat kejadian. Kiranya masa ni orang yang ceritakan tapi tak, dia yang mengalami, tapi saya ada dekat situ. Okey, faham. Part 1 dengan part 2 saya yang mengalami kan. Okey, baik. So kita pun dah tak nak tunggu lama, kita nak dengarkan cerita yang pertama untuk part 3. Dipersilakan.
Jadi cerita yang pertama ni cerita di mana kita go back balik lah. Alright, kalau siapa yang dah tengok part 1 dengan part 2, benda tu masa saya dah besar. Right, so cerita yang pertama ni masa saya darjah 5. Okay. Darjah 5 ni adalah orang kata momen pertama sekali saya jumpa pocong. Okay. Jadi kalau tengok part 1, kita ada jumpa pocong kan. Alright. So masa saya darjah 5 ni, saya memang suka sangat dengar cerita hantu, baca cerita hantu. Jadi kakak saya ni dia ada bawa balik satu novel tau. Tajuk novel tu Kepulangan Hantu Mak Kinah. Mak Kilau? Kinah. Mak Kinah. Kau Mak Kilau. Jadi buku tu dipinjam daripada perpustakaan awam lah kan. Jadi saya pun berminat lah baca. Agak tebal tapi saya baca. Bila saya baca, saya dapat feel tau cerita tu agak seram. Dan saya memang takkan baca pada waktu malam. Saya baca waktu siang je. Jadi kisah dalam buku tu sebenarnya dia pasal macam Mak Kinah ni dah mati, lepas tu dia hidup balik, kubur dia terbuka kan. Jadi dia ni suka usik orang kampung ni dengan cara dia akan menyandar dekat pokok pisang dan dia akan minum air daripada jantung pisang. Jadi dia berbungkus macam tu lah. Jadi ada satu hari tu saya cubalah baca waktu malam, nak tengok feel dia macam mana kan. Baca memang seram. Jadi tengah baca-baca tu tiba nak terkencing lah pula. Jadi pergilah tandas. Biasa kampung kan, simen bola-bola-lubang macam tu, air bertakung kan. Semasa saya tengah kencing tu, tiba-tiba dalam air tu saya nampak ada pocong dekat atap. Jadi saya pun tengok lah. Saya tengok, memang saya amati betul tau. Tengok apa benda ni, warna putih, besar, tangan macam ni. Yang saya cam tangan macam ni, muka tak ada, warna hitam. Jadi bila saya tengok tu, saya pun tengok ke atas. Bila saya tengok atas tak ada apa. Terus lari. Dah lari tu, tu last lah. Memang takkan baca dah cerita hantu waktu malam. Jadi itulah first saya nampak lah depan mata sendiri pocong. Jadi kalau siapa yang dengar chapter 1 pula dah, part 1 kan, pocong tu adalah pocong yang sama saya jumpa dekat atas motor budak lelaki tu. Faham. Tu yang bagi saya agak menarik. Jumpa atas atap kan tadi kan? Atas atap, dia duduk baring atas atap. Baring? Atap ni kan? Dia terbaring macam tu. Jadi mula macam kat tandas tu, situ pandang macam ni, ada dia tengah baring? Tak, dalam air ada. Tengok atas dah tak reflection. ada. Reflection. Itu yang masa dalam air tu tengok lama lah kan. Tapi macam apa benda ni kan. Tengok atas tak ada apa-apa, tengok bawah balik dah tak ada dah. Faham. Jadi masa tu darjah 5. Since daripada darjah 5 tu tak ada dah rentetan tu. Tapi umur 18 tu yang dekat part 1. Jadi penonton kena pergi tengok dekat part 1 lah. Faham. Ni ada kena-mengena juga dapat part 1 dengan cerita ni tapi aku pun tertanya, kenapa dia baring? Dia healing ke apa kat atas tu? Macam dia melekat pula. Tak pasti. Alright, so itulah cerita yang pertama. Kira yang ni yang tadi Masita kata yang ni pengalaman orang. Yang ni sendiri dulu lah, yang first ni. Dulu. Jadi saya masih lagi menanti apakah perkaitan. Dia ada perkaitan ke atau tak tahu dia just itulah saya minta penonton sebenarnya komen kan. Ataupun dia just coincidence apa? Coincidence. Apa bahasa Melayu ni Bahasa Inggeris. Apa ni Apa bahasa Melayu mampus aku. Kebetulan. Yes. Saya minta maaf lah. Cikgu. Aku BM ni aku mengkelau sikit. Itulah saya cakap saya pun tak tahu. Tapi memang bentuk yang sama, cara yang sama. Cara yang saya ingat mesti dekat tangan, and then muka dia warna hitam. Macam tu. So mungkin tak pastilah kalau wajah ada orang ni memang lain-lain ataupun memang ada special kan. Sebab ada memang certain orang ni kita pandang dia kan, macam personally aku sendiri kalau tengok orang negro kan, aku tak tahu macam nak beza sangat sebab ada muka satu pattern dia. Yang ni bukan hina tau, cuma reality macam tu. Aku macam dia memang nampak muka dia sekeluarga gitu. Macam tu lah kan. Tapi tak sure kalau dalam
hantu macam tu ke ataupun macam mana? Itu saya pun mungkin Hafiz lebih berpengalaman. Tak tahu. Kita tak pernah tahu, tak pernah nak kaji jenis-jenis ni. Kan? Okey, baik. So cerita yang kedua pula. Okay, cerita yang kedua ni tak ada kaitan lah dengan yang pertama kan. Okey. So cerita yang kedua kena pada adik angkat saya masa saya tingkatan 4. Okay, jadi satu hari ni biasalah lepas kita duduk asrama, kita memang akan ada kakak angkat, adik angkat tu normal sebab kita kena jaga junior kan. Jadi adik saya ni dia agak rapat lah dengan saya. Dia biasa panggil saya Kak Si lah kan. Balik daripada kelas malam tu, tiba-tiba kecoh tau dekat area nak naik kat tangga tu lah. Mana Kak Si, mana Kak Si, mana Kak Si kan. Jadi yang panggil saya Kak Si ni dia orang je. Orang lain semua panggil saya Kak Citos apa semua kan. Jadi saya pelik lah kenapa. Dia kata Kak Si ni adik Kak Si kena rasuk. Jadi bila dia kena rasuk tu saya pelik sebab dia tak pernah pun ada benda-benda pelik macam tu lah. Jadi bila dia kena rasuk, saya tanya dia dekat mana. Dia ada dekat bilik pengawas. Jadi masa tu kalau penonton tengok part 1 pasal tangki. Okay. Jadi kejadian ni dia selepas saya naik tangki yang kali pertama tu, yang tak kena cekup lagi tu lah. Kan masa tu kan kita orang macam difitnah membuka light pintu untuk semua jembalang hantu semua masuk kat dalam sekolah kan. Jadi masa dia kena rasuk tu selepas saya naik. Jadi dia duduk dalam bilik pengawas. Macam biasalah, Citos memang takkan boleh masuk lah dekat dalam bilik pengawas. Jadi saya pun tunggu kat luar. Dah settle. So bila dah settle tu, saya ambil dia macam okey je. Tak ada pun nampak penat ke macam orang yang kena rasuk biasa kan. Jadi dia naik tu dia macam terpinga-pinga tau. Dia tanya saya, kenapa Saya tanya dia, kau yang kenapa dah jom balik kan. So bila balik bilik tu saya tanya, dah sampai bilik saya tanya dia, apa cerita sebenarnya. Dia kata seingat dia, masa dia on the way balik ke Aspuri tu, dia lalulah, memang kena lalu dekat tangki air tu sebab tangki air sebelah asrama perempuan. So dekat tengah tangki air tu, saya tak faham kenapa ada satu kursi putih kat tengah tu. Saya tak faham kenapa guard ke siapa letak kat situ, saya tak tahu. Dekat atas, bawah? Bawah lah. Macam sini, sini tangki. Lepas tu dekat depan tangki tu, dalam pagar lah, ada kursi warna putih. Saya pun tak faham. Okay. Jadi bila dia lalu tu, dia nampak ada seorang nenek kebayan. So nenek kebayan tu rambut dia panjang, warna putih, pakai pakaian putih, dia duduk dekat kursi tu, pandang dia. Jadi dia sebenarnya terpandang. Dia cakap kalau ikutkan kawan dia dekat depan tu pun nampak juga, tapi dia orang buat tak pandang. Dia terpandang, tiba-tiba dia bertentangan mata. So bila dia bertentangan mata dengan nenek tu, dia dah tak sedar dah. Dia sedar-sedar dia dah jumpa saya dah. Jadi berdasarkan cerita orang yang cerita dekat saya, rupanya dia dah meracau daripada tangki tu lebih kurang dalam 20 meter macam tu ke arah asrama perempuan ni. Dia berlari menjerit. Berlari sambil menjerit, berlari macam tu. Tu yang bila dah sampai dekat asrama tu, betul-betul bilik pengawas, pengawas terus ambil dia, bawa masuk dalam bilik lah untuk tenangkan dia. Ni berdasarkan cerita sebab saya tak ada dekat tempat kejadian kan. Jadi dia kata dia memang tak sedar. Dia sedar-sedar dia dah jumpa saya dah. Jadi saya kata kat dia, tak apalah, rehat lah kan. Masa tu dah nak tidur, dah nak light off apa semua kan. So asrama biasa light off pukul 11 malam lah. So sebelum light off tu dia orang akan pasang mengaji apa semua kan. Jadi dah nak tukar baju ni, locker saya bertentangan. Tengah-tengah dia nak tukar baju, tiba-tiba dia cakap kat saya, Kak Si, panas lah. So saya macam, kenapa kau ni? Tak adalah, biasa je. Panas lah Kak Si, panas lah. Sambil tukar baju, lepas tu dia pergi duduk kat katil dia. Duduk kat katil tak diam tau. Dia duduk tak diam, tengok kanan, tengok kiri. Sebelah katil dia tu senior saya, budak tingkatan 5. Yang tu dah cuak. Yang tu dah cuak dah, kenapa dengan budak ni kan. Lepas tu saya tanya dia, kau okey tak? Lepas tu dia macam, panas lah Kak Cita, panas lah. Panas, tiba-tiba dia jerit, panas. Dia jerit macam tu. Okay. Terus yang kakak tingkatan 5 tu lari cari pengawas. Dia bercuak. Dia lari cari pengawas. Saya duduk kat situ sebab saya masa tu tak faham sangat. Saya ingatkan dia ni macam mental ke apa kan. Jadi saya macam, kau ni kenapa? Kau ni relax lah. Saya kata kan. Tapi dia tak relax. So dia panas. Tiba-tiba daripada atas katil tu, dia turun, dia menggelepur dekat atas lantai.
panas semua macam tu. Jadi pengawas semua dah datang. Masa dia dekat atas lantai tu, saya pegang lah tangan dia, cakap dia, relax lah, sabar kan, bawa mengucap semua kan. Lepas tu duduk panas-panas, dia genggam tangan saya, dia genggam kuat-kuat ni. Jadi bila pengawas datang, terpaksa pengawas suruh lepas lah. So bila pengawas datang tu, biasa dia orang nak baca apa semua kan, dia orang bawa air semua. Saya duduk dekat bahagian kaki. Semasa saya duduk kat bahagian kaki tu, nampak mata dia merah. Merah sangat. Merah pekat. Bahagian putih tu. Padahal tadi tengah bercakap elok je putih macam kita kan. Tiba-tiba merah, besar dia buka merah. Habis urat semua naik kan. Merah, dia tengok kanan, dia tengok kiri orang yang membaca dekat dia tu lah. Tapi dia tak adalah mengelupu, cuma kepala dia macam tu. Lepas tu tengah dia duduk tengok kiri kanan, saya kusyuk duduk tengok dia kan, sebab nak tengok mata dia, pahal merah sangat kan. Tiba-tiba dia tengok bawah kat Mak Sita. Saya ingat dia tengok saya. Dia tengok belakang saya. Jadi saya pun pelik lah kan. Masa dia tengok bawah tu, semua orang tak tengok belakang lah. Maksudnya tak pandang dia. Semua orang sibuk duk baca lah apa semua, duk gosok-gosok dia kan. Jadi saya pun toleh lah kat belakang. Rupanya kat belakang kawan dia baru nak masuk. Kawan baik dia baru nak masuk. Baru buka pintu, dia dah tengok macam tu. Besar sikit kawan dia buka, kau keluar, aku tak suka kau. Dia menjerit macam tu. Jadi dalam insiden tu, dia hanya marah dekat kawan baik dia seorang tu je. Kau keluar. Jadi kawan dia ni pun dah dramai mata lah, perempuan kan. Masuk nangis-nangis kan. Alah. Itu biasa. Masuk nangis-nangis, kenapa kau tak ingat aku ke ni. Dia duk marah kan, kau keluar, aku tak suka kau. Dia jerit sekuat hati. Tiba dia senyap. Ingatkan bensan ke apa kan. So bila dia senyap tu, dia buka mata dia dah putih lah. Dia dah sedar dah. Lepas tu dia boleh tanya pula orang kat sebelah, kenapa ni? Bukan tadi dah siap ke dia tanya macam tu. Aduh, Akbar. Dia boleh tanya macam tu. Dia macam, kenapa ni? Bukan tadi dah okey ke saya? Saya dah okey kan? Kenapa semua datang lagi? Dia cakap macam tu. Dah semua cakap dia tenang apa semua. Kawan dia pun dia dah kenal balik. Dah sayang-sayang dah. Nangis lah, peluk-peluk. Terus nangis. Lepas tu dia okey lah, semua orang dah balik kan. Tapi ada seorang pengawas tu pesan dekat saya. Dia kata dia pun tak faham kenapa budak ni boleh kena rasuk, dan tak tahu apa yang rasuk dia pun kita tak tahu. Tapi dia minta tolong saya malam tu untuk stay up sekejap lah sampai budak tu tidur kan. Jadi saya pun tunggu sampai dia tidur. Dia dah tidur, barulah saya tidur kan. Macam bagi saya sweet lah saya ni. Aduh. Alah. Claim. Okay. So itulah cerita yang kedua. Okay, sikit nenek tu. Bila dia mention pasal nenek tu, saya teringat dekat budak tingkatan 1 yang berkawan dengan nenek dekat bawah. Sebab ada dengar cerita budak tingkatan 1 ni biasa dia akan duduk floor paling bawah. Dia punya habit memang nak dekat maghrib dia akan duduk kat tingkap dia. Katil dia memang dah dekat bawah, dekat tingkap. Dia akan duduk kat tingkap tu, dia akan borak. Kawan-kawan dia semua perhatikan dia, and dia buat macam tak ada apa. So rupanya bila ada ustaz tu chat, dia borak dengan seorang nenek, and nenek tu datang daripada Instep. Instep tu Institut Petronas dekat sebelah sekolah kita orang. Nenek tu nak kawan dengan dia, and dia berkawan dengan nenek tu. Jadi itu saya rasa macam, adakah nenek yang sama? And then nenek tu juga antara nenek yang famous lah, yang selepas kita orang kena tangkap naik tangki dekat Park 1 tu, dia kerap kacau budak-budak. Tapi saya tak pernah kena lah. Dia kacau macam mana antara gangguan? Dia menjelma. Budak-budak nampak lah. Budak-budak macam kawan-kawan saya pun ada yang kena kacau tu. Yang saya cakap lah, dekat Park 1 tu saya kata banyak kawan-kawan saya yang kena kacau, bukan saya. Kadang saya terfikir juga, adakah dia yang menyamar jadi saya? Yang ramai sangat tu kan. Dekat Park 1 tu kan. So lepas kawan tu, adik angkat tu dah okey tu, disebabkan ada ustaz tolong ke apa? Dia pengawas je masa tu. Sebab tak tahulah, masa zaman saya tingkatan 4 tu, macam saya cakap lah, dia agak kes yang merasuk ni agak rancak di situ. Sebab dia macam setiap bulan ada.
Sekejap ada satu kejadian tu daripada orang, saya pun tak pastilah betul ke tak, tapi dia start daripada Dungun. Dekat bukit ni ada budak-budak pergi hiking, dia orang langgar apa benda saya tak tahu. So dia orang cakap hantu daripada bukit ni dia akan pergi dekat semua sekolah agama, dia akan kacau semua budak-budak. So dia benda tu rentetan tau, daripada sekolah dekat Dungun datang ke Marang, Marang datang ke Kuala Terengganu. Kita orang dekat ke arah Setiu. So kita orang pun kena gelombang tu. Ya, jadi saya pun tak pasti. Rasanya kalau yang viewers yang duduk sekolah asrama ataupun sekolah agama dekat bahagian Terengganu ni tahu lah cerita ni. Sebab memang dia jadi macam satu fenomena, dia kena rasukan ramai-ramai. And ada kejadian tu kena rasuk dekat dalam surau. Kebanyakannya tiba-tiba menjerit ramai-ramai. Tahun bila masa tu? Kalau tengok tahun 2000 apa 2000 something lah. Tengah trend lah masa tu, macam kawasan ni kena rasuk ke sini. Sekolah sini. masa tu dia kata sekolah agama sahaja. Sekolah agama saja. Sekolah asrama agama. Pandai select Ya. Tapi tak sure lah, kadang kalau benda ni cakap kita nak percaya pun. Betul lah. Kadang-kadang dia nak tunjukkan dia so powerful tau. Yes. Padahal dia tak ada apa pun. And mungkin dia kebetulan je. Tapi tak sure. Bila dia cakap macam tu, mungkin dia nak kita fikir macam betapa hebatnya dia kan. Kot lah kan. Ataupun mungkin biasa syaitan kan, dia tak nak budak-budak masuk sekolah agama. Macam tu lah. Boleh jadi. Tapi bagi aku cerita dia agak orang kata emosi lah. Dia macam, kenapa kau benci aku? Drama. Aku tak boleh pula. Kalau lelaki, kalau rasuk dia macam Aku paling-paling pun lelaki berterabur lah. Dia tak ada nak emosi. Yang ni dia boleh lari emosi. Aku macam tu. Dia boleh berlari macam nangis lah. Memang menangis. Kenapa kau tak kenal? Pegang tangan kan. Kau dah tak kenal aku ke? Aku kawan baik kau. Biasa budak form tu. So kalau lelaki, aku pengalaman juga. Memang aku kena rasuk. Aku pegang bagian tangan. Dia macam kena rasuk dengan binatang punya jenis tau. Macam gorila. Macam just nafas tau, macam tu kan. Tu aku pula mulut lebih kurang kan. Cakap kau ni Kang, aku bagi ni Kang. Aku bagi kan. Terus dia pandang aku, zoom tu. Cakap Allah, pandang aku pula kan. Kau banyak orang ni kau pandang aku. Lepas tu ustaz cakap, kau nak pandang aku sini. Terus ustaz ambil limau, letak kat hidung dia, perah tarik. Menjerit dia. Tapi itu lah macam tak ada kesan, ya Allah sabarlah weh. Tak ada kan. Mungkin drama perempuan lah lebih. Kadang perempuan macam tu lah. Alright, okay. So itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga. Okay. Tadi dua tu okay kan? Okay. Ada. Alright, cerita yang ketiga ni bagi saya best lah. Alright. Sebab dia berkait dengan part 2. Berkait lagi. Okay. So cerita yang kedua ni masa zaman universiti. Saya pergi hiking dekat Bukit Fraser. Bukit ke Gunung Fraser kita panggil? Bukit Fraser kan? Bukit Fraser. Jadi saya punya course ni dia buat satu program yang mana kita orang akan pergi hiking bersama dengan Breast Cancer Survivor Malaysia masa tu. Saya kalau ikutkan lah, benda tu macam naik ke Bukit Fraser tu, pengalaman hiking 6 jam naik 6 jam turun tu, wah cukup lah menginsafkan saya jugalah. Okay. Tak tahulah Hafiz dengan Syuk pernah hiking selama tu ataupun tak kan? Tak ada, saya tak pernah. 2 jam pun rasa nak tobat lah. First and last aku bagi saya kan. Jadi masa naik tu, biasalah kita orang berkumpul. Lepas subuh kita naik tak ada masalah. Memang best. Cuma tak sangka pula jalan Fraser masa tu lah, dia sempit gila tau. Dia macam like seorang dua orang pun akan berlanggar lah. Dia memang untuk seorang je, kanan kiri gaung. Jadi masa tu saya pun dah pelik lah, macam ya Allah, tak ada lagi ekstrim ke dia orang nak bawa kan. So pergi bawa backpack, bawa air masa tu nak bawa banyak pun menyesal juga sebab jauh. Tapi kalau tak bawa, dalam dah tak ada sumber air kan. So bila naik tu tak ada apa-apa, pemandangan memang cantik, everything is smooth lah. So dah turun, nak turun tu macam biasalah dah petang masa tu kan. Naik 6-7 pagi, dah turun tu nak dekat maghrib jugalah. Jadi masa turun tu kita orang dah start berpecah.
kalau ikut kan kita satu line lah kan. Tapi masa turun dia dah start berpecah, grup kecil. Sebab apa? Masing-masing dah tak cukup air. Jadi siapa grup yang masih lagi ada air, biasanya diorang ni memang tak laju belakang sekali. Biasa dia akan agihkan macam tu. So yang mana tak ada air ni memang kat tengah-tengah lah, slow-slow lah jalan kan. Jadi grup saya antara grup yang tak ada air lah. Jadi sebenarnya saya pun tak perasan, tiba-tiba terpisah dengan semua orang. Tengok belakang dah tak ada, laju pula kita kan. Depan pun tak ada juga. Jadi masa tu saya berlima, 3 orang peserta survivor. Kawan saya seorang ni nama dia Is, lelaki, saya belakang. Saya memang duduk belakang sekali lah, sebab antara saya dengan Is ni bukan nak cakap Is dia penakut. Oh okay faham. So bila dia penakut ni, saya suruh dia duduk depan lah. Jadi saya ambil tanggungjawab jaga grup tu kan. So masa jalan ni, tiba-tiba tau, jalan tu dirasa macam sempit. Benda dah sempit, dirasa makin sempit. And ada banyak sangat pokok tumbang. Sekejapan kita orang melangkah, lepas tu lalu bawah pokok pula, lepas tu lalu atas pokok pula. Jalan tu Pergi tak ada. takut tu kita orang tak pasti laluan yang sama ke tak kan. Okay. Laluan yang sama ke tak. Jadi apa ni, dah pergi tu Is dah tak tahan. Tak apa tu, dah tak tahan, dah harga dia cakap. Dia nak lari, dia nak pergi. Sebab jalan kan berjalan kan. So saya cakap tak apalah, pergi je lah dulu. So dia cakap okay. Dia pun gerak. So bila dia gerak tu, kita 4 orang tau, jalan lah, teruskan perjalanan. Tak lama lah, tiba-tiba kawasan tu dah start jadi macam lapang sikit. So kita orang pun dah nampak checkpoint yang kita orang jumpa masa naik kan. So dah happy lah ni, macam dah nak sampai ni. Masa tu memang dah nak dekat maghrib lah, memang dah gelap sikit lah. So bila jalan tu dah lega ni, semua santai lah, santai semua kan. Tiba-tiba belakang saya sa bunyi macam tu. Kan dalam hutan kan, kalau kita macam orang main tanah, kuat tanah. Macam orang kuat tanah. Sa. Saya dah macam alamak, apa benda pula ni. Tapi saya buat relax lah kat belakang. Lepas tu peserta tu dia tak dengar. Sebab tu saya macam buat relax tau. Sebab saya tengok orang depan tak perasan. Okey lah, tak ada apa lah. Tiba-tiba bunyi tu makin kuat. Sa. Bila dah bunyi macam tu, peserta tiga-tiga pandang belakang. Pada saya pun buat macam ni. Ya, kenapa? Lepas tu dia Sita, tak, cepat-cepat, kita dah nak sampai dah. Teruskan perjalanan. Saya cakap kan, lama dah jalan tu, semua dah start jalan laju. Tiba-tiba bunyi tu makin kuat, berserta dengan dengus. Sah macam tu. Terus saya cakap apa? Lari. Semua saya cakap lari lah. Memang pecut semua orang. So bila pecut, besar tak besar, sebab ada saya punya peserta tu agak gemuk kan. Gemuk tak gemuk, lari kan. So kita orang lari macam bertempiaran tau. Lari, tiba-tiba dengar suara orang ramai macam, kat sini, korang nak pergi mana? Rupanya diorang semua kat sebelah ni. Kita orang dah ke depan dah. Punya berlari kan. So bila dah keluar tu, okay, lega, Alhamdulillah. Tapi nampak ramai juga yang dah sampai. Ingatkan kita orang yang like depan sekali ke apa, sebab terputus. Sebab tak tahu masa turun tu macam mana kan. Dia pergi tak ramai, dalam 50 orang je. 30 peserta, kita orang dalam 24, 50 lebih kan. So bila tengok tu, dah ramai je yang sampai. Asal macam tak ada jumpa selisih ke apa kan. So macam tak apalah, lantar lah. So bila duduk luar tu rehat lah. Tengah rehat semua, tiba-tiba sampai. Baru sampai? Baru sampai. So bila sampai, dia sampai dalam keadaan pun sama, berlari kelang kabut. Kawan kita orang kena tangkap dia seorang, baru dia relax. So bila dia relax, datang dekat grup saya lah. Datang grup saya tu cungak-cungak Lepas tu dia tengok saya tengok dia. Bagilah minum air semua, minta dia tenang apa semua kan. Tak tenang-tenang lah, lambat ke dia pergi sana, dia pergi sini. Dia jenis tak relax sana sini duk mengah-mengah. Tapi kita orang 4 orang ni memang tengok dia. Dan kita orang dah saling tengok, menunggu jawapan ni. Kita orang dah saling tengok dah ni. Tapi saya macam tak apa. Macam tu lah kan. Lepas tu Is, tersebut pula nama dia. So Is tu dah relax. Saya tanya dia, bukan kau kat depan aku ke tadi? Dia tengok saya, aku rasa macam tu juga. Dia cakap kan. So tanya, apa yang jadi sebenarnya? Ada apa-apa ke? Dia tak nak cerita tau. Tapi saya pujuk. Lepas tu dia cakap macam ni, dia kata, lepas dia pisah dengan kita orang,
tiba-tiba jalan tu dia bercabang. So dekat cabang kanan ada seorang budak tengah melambai dekat dia. Belah kiri ada seekor burung gagak tengah duduk kat situ. Jadi dia confused nak follow yang mana satu, nak pergi dekat gagak hitam ke nak pergi kat budak tu, dia cakap. Jadi kalau ikutkan dia dah one step ke arah budak tu, tapi tak tahulah Tuhan nak selamatkan dia kan. Dia rasa macam budak tu tak betul lah. Maksudnya macam nonsense lah ada budak dalam hutan kan, sebab masuk tadi tak ada budak kan. So dia kata nonsense, dia terus berlari langgar burung tu. So burung tu terbang, bunyi bising lah kan, semua. Dia pun berlari lah. Tu yang dia berlari keluar tu. Rupanya dia berlari keluar, dia dah sampai. Dah sampai dekat kita orang dah. So itulah yang dia cerita. Jadi saya macam saya pun dengan dia saya cakap lah, kita orang pun tadi kena kejar, cuma tak ada pula jumpa dia, dia pun tak ada jumpa kita orang. So benda tu jadi persoalan. And yang paling bestnya, masa keluar tadi, saya tak cerita kan, masa keluar tadi saya sempatlah toleh belakang. Saya nak tengok juga apa benda yang kejar saya, sebab dalam otak saya beruang tau. Tu je yang saya fikir, beruang. Sebab bunyi dengus dia tu terlalu kuat tau. So bila saya paling, saya nampak Leman. Part tu Leman part tu. Oh, Leman. Siapa Leman kena tengok part tu. pergi tengok. So Leman, tapi Leman tak kejar kita orang. Kira masa saya berpaling tu, Leman just macam tengok saya, lepas tu dia pun pusing ke belakang, and then dia hilang macam tu je. Jadi saya pula bukanlah jenis yang macam nak gelabah cakap kat semua orang, weh ada rimau. Tak lah. Jadi saya pun simpan seorang je lah, sebab benda tu tak kacau orang lain. Saya pun tanya juga grup-grup lain, korang tak ada kena apa-apa ke apa, semua mostly tak ada. So yang kena hari tu kita orang 2 orang je. Tak tahulah, mungkin kita orang kuat bergaduh ke 2 orang ni, tak tahulah kan. Ya mungkin lah. Jadi that's pengalaman yang bagi saya first and last lah. Hiking kan. So tu memang confirm Leman lah, bukan rimau lah. Memang confirm Leman lah tu. Leman kan rimau. Ya mungkin yang tu macam Leman tapi punya real Leman. Tu saya tak tahu. Tu saya tak tahu. Tu saya kata. Tapi boleh jadi Leman mungkin masa tu nak menjaga. Kan mungkin ada benda yang mungkin dah sedia nak kacau lah kan, tapi mungkin dia suruh percepatkan langkah ke kan, Allahuaklam. Tak tahu juga kan. So itulah. Dan masa dia mendengus tu, memang Sitos pandang, dia hanya pandang Sitos, lepas tu tak tu bila dah keluar kan semua orang dah panggil kan. So bila semua orang dah panggil, kita orang dah nampak orang, saya toleh belakang sekejap. Masa tu saya nampak kelibat dia lah. Jadi masa tu pun saya tak pasti sama ada dia yang real ataupun sekadar mata saya salah pandang macam tu. Tapi kalau real bish kan, dia dah gerak tu, makin ramai ni memang baik lah. Tak tahulah kan. Tak tahu lah. Mungkin rimau tengah dia kais-kais sebab nak buang air. Ya juga kan. Cuma itulah, kalau tengok daripada sains lah kan, bila kita dehydrate ni kan, memang kita akan ada halusinasi kan. So that's why saya itulah tak berapa nak layan sangat. Tapi bila dia kejar makin laju tu yang berlari lah semua. Tapi kalau halusinasi takkan serentak dengan kawan-kawan lain. Masalahnya semua orang dah dehydrate. Semua orang tak ada air dah masa tu. Sitik air pun tak ada. Memang kering betul. Dah 6 jam weh. Aku 2 jam pun dah rindu rumah. Tiba-tiba aku rindu mak aku, nak minta maaf. Betul. 2 jam cakap, ya Allah, apa mak aku buat ni, aku rindu mak aku. Betul. Kalau aku dengar bunyi tu aku lari siap buka kasut, tak tangan bagi laju. Benda suspend kot. Suspend. Okay, baik. So ni first time aku dengar orang daki Bukit Fraser. Tapi kalau bukit 6 jam daki. Tu saya kata bukit ke Gunung Fraser, saya tak ingat. Tak tahu lah. Gunung kot. Tak, yang tinggi tu, yang dekat yang Fraser tu, atas dia tu. Gunung. Sebab kalau 6 jam daki tak mungkin tu bukit. Gunung. Kan? Dia 12 jam. Yelah, naik 6 turun lah. Tu pun kita orang naik dekat checkpoint 1-2 je macam tu. Tak ada habis checkpoint tu. Turun sebab dah lewat. Kalau aku fikir 6 jam kan, aku 3 jam tu aku rela patah balik tau. Sebab balik seorang. Masalahnya kan, sebab aku fikir nanti tu nak 6 jam lagi weh. Siut tu. Salah tak boleh. Wish je lah. Ya juga kan, tak apalah.
Alright. Okay, itu dah cerita yang ketiga. Okay, yang ni kita stop sekejap. Okay, nak tahu ada part 4 dah tak ada kan? Okay, tak apa, kita belanja lah akhir kan. Walaupun dah habis, tak apa, kita habiskan je. Akhir Alright. Cerita yang keempat. Yes. So cerita yang keempat ni kalau tengok 1, 2, 3 memang tak ada kaitan. Tapi dia berkait dengan part 1, part 2. Okay. Tapi cerita yang keempat ni mungkin dia berkait dengan semua. Saya pun tak pasti. Mungkin penonton boleh bagi komen kan. Yang cerita keempat ni dia pasal adik saya. Semoga adik saya tak tengok. Alright. So adik saya ni macam dekat part 1 saya cakap dia ni memang ada sixth sense. So ada satu hari tu dia ada program lah, universiti dia ada program berkemah kan. Jadi bila berkemah ni biasalah dia akan ada macam apa kita panggil burung hantu yang kena berjalan malam seorang-seorang. Macam tu. So masa aktiviti tu dia kena halau daripada hutan oleh penghuni hutan yang tak nampak. Yang ada suara je. Dia tengah berjalan, tiba-tiba suara tu cakap, kau keluar. Kau keluar, kita orang tak suka kau, kita orang tak suka keturunan kau keluar. Statement dia lah. Okay, ni saya copy bulat-bulat daripada statement adik saya. Lepas tu adik saya tanyalah, kau kenapa? Aku tak kacau kau kan? Aku tak kacau kau. Kau kenapa je cakap kan? Dia kata aku tak suka kau, aku tak suka keturunan kau suka tolong orang, kita orang tak suka, kau keluar. Macam tu. Jadi adik saya tak nak gaduh, dia pun habiskan lah dia punya journey tu. Dia memang cut off lah. Dia minta dengan ni, dia keluar. So bila dia keluar tu, dia balik cerita lah dekat mak saya. Jadi masa tu kita orang tengah lepak lah together kan. Jadi bila dia cerita tu, kebetulan saya dengar benda tu. Jadi sebenarnya penghuni tu dia ada mention. Dia kata, aku tak suka keturunan kau sebab keturunan kau dari keturunan B diraja kan? Saya tak tahu kalau saya sebut kan takut bahaya kan. So B diraja dia cakap. Jadi bila dia cerita dekat umi saya dengar perkataan B diraja tu, saya teringat yang dekat part tu saya ada mention. Saya teringat yang saya pergi mengurut dengan seorang makcik ni, yang mana makcik ni dibahasakan diri dia ibu kan. Sebelum mengurut, dia akan tanya nama mak dulu. Dia tak tanya pun pasal kita. Macam saya mengurut orang juga. Saya akan tanya nak panggil apa, masalah apa. Itulah standard lah kan. Tapi dia tak. Dia mukadimah dia nama mak siapa. So masa tu saya dah pelik lah. Kenapa nak tanya nama mak kan? Tapi kita bagi je lah nama mak kita. Lepas tu dia kata okey lah, keturunan awak dengan keturunan ibu tak bercanggah. Jadi ibu boleh urut awak lah. Kalau bercanggah ibu tak nak urut sebab ibu tak sanggup, mesti ibu akan sakit punya, ibu kena serang lah apalah. Dia mention benda macam tu. Jadi saya pun tanyalah, keturunan apa saya tak tahu benda-benda macam ni. Dia kata, awak tak tahu ke awak keturunan B diraja tu? Saya tak tahu kan. Jadi bila adik saya cerita tu, saya pun mention cerita tu dekat umi saya. Jadi umi saya pun tak tahu sebenarnya. Cuma dia kata kalau ikut macam salah silah keluarga dia, sebab dia punya mak tu tengku. So tengku ni basically memang kerabat diraja lah. Tapi mak saya bukan tengku, mak saya Wan. Jadi dia kata kalau ikut salah silah tu memang moyang dia. Moyang dia memang bekerja dekat istana and dia adalah B diraja. Jadi mungkin lah orang zaman dulu kan, bila serve untuk raja kan, biasanya diorang memang akan pakai perkhidmatan jin semua ni kan. Untuk apa? Untuk kadang-kadang nak buka tanah ke, nak jaga keselamatan istana ke, nak apa, beranak ke. Sometimes diorang pakai benda-benda macam tu. Jadi saya pun tak pasti ada kaitan ataupun tak. Jadi bila adik saya kena, saya pun kena. Jadi kita orang just berhati-hatilah. Cuma in anyhow, kita cakap, macam saya cakap dekat diri saya lah, ni semua permainan lah. Sebab macam sekarang, bila umur saya dah sekarang ni, saya nampak permainan tu, dia nampak macam macam ni je dia pusing. Aku daripada kecil dijelmakan balik, dia buat aku jadi takut tau. Takut untuk orang kata apa, nak buat sesuatu benda yang baik. Ada je benda yang kacau. So macam dekat part 1 dengan part 2, pengalaman yang saya kena tu mungkin berkaitan dengan keturunan macam ni. Dan saya rasa keturunan saya ni ada ramai lagi orang-orang yang berketurunan yang sama. Macam tu. Okay, faham.
Yelah, kita mungkin dah generasi yang keberapa dah, dan kita pun tak tahu salah sila sangat kan. Betul. Dan mungkin ada yang nak rahsiakan. Dan sebenarnya penting juga rahsiakan. Mungkin kita punya salah silah ni ada sebab kenapa dia tak nak bagi tahu juga, atau dia rahsiakan lah. Sebab bila dalam selalunya di raja ni ada yang jaga tau. Ada yang jaga dia, khas dia. Jadi mungkin dia pun tak nak nanti benda generasi yang akan datang tu di ham. Dia siapa yang faham lah ni. Itulah. Dia kalau yang diraja memang ada yang jaga dia. Itulah. Tapi saya bukan keturunan diraja lah. Betul. Pastinya kan. Macam korang, kita pun tak tahu. Kadang-kadang dah cerita dia, kau janganlah kata dia ada saka. Kita pun tak tahu kisah dia macam mana. Yang pastinya macam aku tahu aku keturunan Nabi Adam. Sama. Okay, sama juga. Okay. Tapi itulah benda ni, macam dia pun tak tahu kan. So benda tu orang kata bukanlah, orang kata kau boleh komen kat awal tu kau nak menghukum dia ni saka. Kau kan. Kita bukan cakap saka tau, bukan. Ada kita susah nak explain benda ni, takut salah cakap kan. Tapi berdasarkan pengalaman apa yang orang lama cerita, orang bagi tahu, adalah kita tahu sikit dia special sikit. Dia tak ada apa-apa perjanjian. Kalau selalu kalau benda keturunan diraja ni, okay, so aku tak nak ulang lebih, nanti orang sakit hati dengan aku. So semangat nak dengar. Nanti orang sakit hati aku, cakap aku pala tahu lah mana datang kan. Dia kata tak ada apa ni, mana dapat fakta. Benda macam ni memang tak ada fakta. betul tak ada fakta. Mana kau cakap, mana kau dapat dia punya data tu? Aku nak cakap macam ni. Habis kalau aku cakap ustaz yang bagi tahu kan, aku cakap ustaz mana main sini pala tahu. Pun sama juga kan. So baik aku tak payah cakap. So mungkin nanti kalau macam kita bawa ustaz, mungkin untuk ulas lebih lanjut, mungkin itu lebih korang percaya. Okay, baik. So itu cerita lah kan. Itu sahaja. Betul. So thank you so much Mas Syita, sebab sudi berkongsi dengan Santai Chill untuk kali yang terakhir rasanya kan. Sebab katanya dah habis stok. Habis mana dah. Kalau hadir mungkinlah dia akan PM kita kan, beritahu part 4. Tapi korang janganlah komen part 4. Kadang kita orang nak baca tu, bukan kita tak nak ni, member dah habis cerita, kau pasti kita so part 4 nak buat cerita apa lagi. Ya apa macam mana kan. Tapi jangan risau, kita ni yang menunggu nak bercerita ni masih ramai. Betul. Kan. Jadi kita bagi peluang pula mungkin pada orang yang baru, sementara menunggu mungkin nanti Syita dah ada cerita baru. Betul. Tak pun korang macam rindu sangat nak dengar cerita seram, kau pergi massage. Ataupun buat sambil main gym tu, kau suruh ada cerita tu, bagi semangat nak angkat dumbbell tu. Alright. Okay. So thank you again. Dan terima kasih juga kepada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Tapi rasanya tak lengkap kalau kita tak dengarkan sepatah dua kata-kata dari Syita sebelum kita akhiri video ni. Betul. Okay. Sepatah dua kata je. Okay. Kalau based on yang cerita tadi tu, macam biasalah saya cakap kan, satu benda kita kena ingat, baik ke jahat ke kita ni, kita orang yang ada Tuhan kan. So bila kita orang yang ada Tuhan ni, kita kena percaya kalau Tuhan tak izin benda tu jadi kat kita, dia tak akan jadi. So as long as kita buat benda baik, datanglah setan ke jin ke orang ke yang nak menghalang, kita teruskan. Sebab Tuhan akan tolong perjalanan kita tu. Jadi janganlah terlalu traumatik dengan segala gangguan setan ni lah, bagi saya lah. Jadi itulah sebab kadang-kadang bila saya mengurut kan, kita pun dapat juga komen-komen daripada orang yang customer kita, macam awak tak takut ke urut orang, sentuh orang, nanti kan awak yang kena, saka dia pergi dekat awak, macam-macam. Jadi tipu kalau saya cakap saya tak rasa takut tu, tipu. Tapi nak tak nak, benda yang saya buat ni, saya jaga kesihatan orang, saya jaga orang kata apa, orang yang dah lost hope tau. Jadi kita adalah last resort, orang yang macam aku rasa aku dah tak boleh dah ni, nak hidup sihat balik. Tapi saya ada kan, Cheetos ada, Cheetos boleh bantu you untuk you kembali ke semula kan. Sebab selagi you tak mati, you masih ada peluang untuk sihat ataupun boleh beribadat. Tu yang penting lah kan. Sebab kalau tak sihat, susah nak beribadat. Jadi bila you sihat, ada cara. Bila ada cara,
setan ke siapa ke nak kacau, tu tepi. Cari Citos dulu, InsyaAllah kita orang boleh tolong. Nampak. Jadi dalam nasihat tu dia pandai dia main. Jangan lupa datang ke Seri Kembangan. Promosi tak ada. Mana dah tahu kan. Gunakan promo kod Santai Chill. Betul. Ada, kita orang bagi 10%. Okay, promo kod Santai Chill, korang akan dapat 10%. Okay. Sebut dari Santai Chill. Aku follow dari Santai Chill. Tolong bagi diskaun. Okay, baik. So itulah cerita kali ni. Okay, terima kasih lah sebab banyak sangat cerita yang baru kita orang dapat pada cerita ni. Ambil pengajaran dan jadikan ruang komen ni seperti biasa, ruang perbincangan dan ruang ilmu. Tak naklah korang komen benda-benda yang tak perlu. Dia adalah beberapa komen kan, macam tak perlu pun komen kot kan. Tapi dia nak juga komen, macam apa aku nak tulis ni Ada yang terbaru. Ada kan? Yang terbaru, yang video part time yang baru dia upload. Nampak sangat Santai Chill suka gelak-gelakkan tetamu. Nampak macam kurang hajar. Wah. Nama santai aku kan. Aku nak uraikan benda tu masa dah lama sangat, dah 40 lebih kan. Tak apa, next video lah aku basuh nanti. Tapi itulah, mungkin awak tak sesuai dalam channel ni sebab awak tak santai lah. Aduh. Minta maaf. Okay, tapi Citos okey Okey. Dia sebenarnya bila macam ni, kita sebagai tetamu kan, Betul. kita tak nervous. Kita rasa bila kita cerita dengan kawan-kawan ni, kita ada feel tau. Kalau kita cerita dekat stranger ni, kita malu. Betul. Diorang ingat kita orang buat lawak bukan kita nak mentertawakan cerita je. Tak. Tapi kau senang cerita, kau ada masa 2 jam ataupun 1 jam untuk kita orang bonding supaya jangan bagi nervous. Boleh tak kau orang buat benda tu? Okey, baik. Tak apa kan, lupakan benda tu. Okey, insya-Allah kita pun akan perbaikilah apa ni dari masa ke masa. Yang apa ni kurang yang datang dari kami, okey, yang baiknya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus support kami geng, untuk cerita-cerita yang lebih menarik pada masa akan datang. Caranya macam mana? Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.